Bahagian B 10 markah. Bahagian B ni mengandungi pemahaman petikan dan tata bahasa bersepadu. Okey, baik. Di sini ada petikan. Okey, kita akan baca bersama-sama. Okey, kita akan baca bersama-sama. Cikgu baca, maksudnya kamu pun baca dalam hati jugalah, ya. Okey, so hujung minggu ini Sekolah Jenny akan mengadakan tamasya sukan tahunan sekolah. Cikgu nampak bersemangat membuat persiapan untuk sukan, kata Jenny kepada guru kelasnya Puan Suilian. Ya Jenny, cikgu juga sibuk menyusun semula alatan dalam stor sukan ini. Jika semuanya disimpan mengikut label, tidak susah alatan diambil nanti, kata Puan Suilian. Tengah hari itu, Puan Suilian hendak memasuki stor sukan. Beliau terserempak dengan Jenny, rakan-rakan dan guru pendidikan jasmaninya di hadapan pintu stor. Puan Suilian hairan melihat semua alatan sukan tersusun rapi di rak dan almari. Jenny tersenyum bangga kerana meringankan tugas guru kelas kesayangannya. Baik, kalau kamu tengok petikan ni tak panjang mana pun, pendek sahaja sebab kita nak uji kemahiran membaca dan kefahaman. Untuk murid-murid yang agak lambat membaca, langkah yang boleh kita buat ialah cikgu nak share dengan murid-murid di sini. Kita akan gunakan teknik Z, teknik Zoro. Apa itu teknik Zoro? Langkah pertama yang kamu perlu ada pembaris. Jadi gunakan pembaris dengan pensel, gariskan baris pertama dalam ayat tu. Hujung minggu ini Sekolah Jenny akan mengadakan tamasya. Okey, kamu gariskan langkah pertama, gariskan baris pertama. Baik, langkah kedua, kamu gariskan pada ayat terakhir pada petikan, iaitu tersenyum bangga kerana dapat meringankan tugas guru kelas. Langkah ketiga, kamu gariskan menyerum, jadi kamu akan nampak bentuk Z di situ. Bagaimanakah teknik ini digunakan? Kamu hanya perlu membaca. Okey, nampak tak garisan yang warna kuning tu? Kamu hanya perlu baca, hujung minggu ini Sekolah Jenny akan mengadakan tamasya. Bersemangat membuat, guru kelasnya menyusun semula, semuanya disimpan, diambil nanti. Suilian hendak dengan Jenny dan rakan-rakan jasmaninya di hadapan semua alatan sukan, tersenyum bangga kerana dapat meringankan tugas guru. Baik, teknik ini untuk murid-murid yang agak lemah untuk membaca. Murid yang cemerlang, murid yang laju membaca-baca sekali dah faham, tak perlu guna teknik ini supaya kamu mudah untuk cari jawapan. Kenapa kena serong? Ya, sebab kita nak pastikan perkataan-perkataan yang dalam petikan itu kita baca walaupun tak faham. Ada murid yang baca susah nak faham, betul kan? Tapi walaupun mereka baca tapi tak boleh nak faham, tapi mereka masih boleh mencari jawapan. Ini untuk murid-murid yang agak lemah membaca lah maksudnya. Seterusnya kita terus jawab soalan. Guru-guru di Sekolah Jenny sibuk membuat persiapan untuk. Okey, kita tengok markah di situ. Walaupun ruangan jawapan tu panjang, kan? Tapi tengok markah dia berapa. 1 markah sahaja. Jadi kalau 1 markah, kita tak perlulah nak tulis panjang salin semua ayat yang ada dalam petikan tersebut. Okey, nampak tak? Cikgu ambil petikan di situ. Cikgu nampak bersemangat membuat persiapan untuk sukan. Jadi jawapannya ialah sukan. Sudah dapat dah 1 markah. Kan? Jadi kita tak ada nak bazirkan masa untuk menulis dengan yang tidak berfaedah. Seterusnya soalan yang kedua, apakah yang dilakukan oleh Jenny dan rakan-rakannya untuk meringankan tugas guru kelas mereka? Baik, di sini berapa markah? 2 markah. Kalau biasanya kalau 2 markah tu janganlah tulis macam nak dapat 1 markah, kan? 2 markah tu maksudnya kita kena tulis ayat yang lengkap. Bagaimanakah contoh jawapan? Jenny dan rakan-rakannya mengemas stor sukan untuk meringankan tugas guru kelas mereka. Untuk memudahkan di sini kita guna teknik tiru dan tambah. Tiru tu maksud macam mana kita salin dari soalan. Tambah tu dari mana kita cari dalam petikan supaya ayat kamu tersusun cantik. Kalau katakan kamu tulis pendek, katakan kamu tulis macam ni, kemas stor sukan. Adakah kemas stor sukan tu salah? Tak, kemas stor sukan tu
Betul, tetapi kamu tak bolehlah dapat markah lengkap kerana jawapan tu tak lengkap walaupun jawapan kamu tu betul. Maksudnya di sini, rugilah. Jawapan kamu tu betul, kemas tosukan. Itu ialah memang jawapannya. Tapi jawapan kamu tu hanya, jadi markah tidak bolehlah diberi, markah tak bolehlah diberi lengkap. Okay, seterusnya, gariskan kata nama. Ayat yang diberi ialah Jenny tersenyum bangga kerana dapat meringankan tugas guru kelas kesayangannya. Berapa markah di situ? 1 markah. Okey, kata nama khas. Apa jawapan dia? Jawapannya ialah Jenny. Kata nama khas. Dia kata soalan kan, dia kata gariskan kata nama khas. Dia tak sebut gariskan 1 ke 2 ke, dan kita tengok markah dia 1. Ya, betul. Kalaulah dalam ayat tu ada 2 kata nama khas tapi markahnya 1, adakah kita nak garis dua-dua ataupun kita nak garis 1 tu? Macam kita mana? garis 1 saja. Itu maksudnya kalau dalam kan? soalan tu contoh Jenny dan Johnny contoh kan. Garis saja Jenny. Kalau Jenny dan Johnny maksudnya tak ada markah. Sebab kita berpandukan markah kan? Ya, sebab markah. Untuk bahagian B yang pertama ini, walaupun dia ada 3 soalan, okey, dia ada 3 pembahagian yang memberi markah 5 ya. 1, 2, 1, 1. Yang ini pun 1 markah. Baik, soalannya pilih dan tandakan right lah kita sebut ya, right bagi ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Okey, yang ini sebenarnya soalan ni aras sukar. Kerana apa? Kerana kamu perlu memilih. Okey, ayat yang sama maksud kamu kena teliti. So, sempena hari bapa, Alisha menghadiahkan sehelai kemeja batik untuk ayahnya. Oh, jawapan di sini, Alisha menghadiahi ayahnya sehelai baju kemeja batik sempena hari bapa. Seperti yang cikgu cakap tadi ya, murid perlu mahir dalam aspek tata bahasa. Okey, contoh di sini soalan akan diberi. Okey, contoh gambaran tu akan diberi ialah ayat yang sama maksud. Jadi murid-murid perlu mahir dan ayat yang sama maksud. Biasanya mereka akan bagi ayat sama maksud, ayat biasa tukar kepada ayat songsang ya. Kemudian ayat cakap ajuk tukar kepada ayat cakap pindah, dan ayat aktif tukar kepada ayat pasif. Jadi murid-murid perlu ulang kaji ya, ulang kaji tentang ayat yang sama maksud ini. Kalau soalan yang ini merupakan bonus sebenarnya. Sebab apa? Jawapan telah diberikan sebenarnya, murid-murid kena tengok dan teliti sahaja. Sebelum cikgu terlupa, dalam soalan yang memberi 2 markah itu tadi, pastikan kamu tidak ada kesalahan ejaan dan kesalahan yang lain lah, walaupun jawapan kamu tu betul, tetapi ada kesalahan tata bahasa, ada kesalahan ayat, so kamu tak bolehlah dapat markah lengkap. Ayat dan lengkap serta betul daripada struktur ayatnya. Okey, cikgu rasa itu sahaja.